Baik, tetapi saya rumuskan tadi Datuk Yang Dipertua tentang ya bahawa keupayaan Kelantan dengan keupayaan pendapatan yang terbatas itu masih mampu. Kalau nak katakan soal sumbangan kerajaan persekutuan, paling besar isu untuk Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, royalty. Royalty tidak diberikan. Dan di Kelantan itu dinafikan. Terengganu bila Yang Muhammad Maran menjadi menteri besar, sebaik saja langkah pertama apa? Batalkan tol di Kuala Terengganu. Dilaksanakan. Berikan title grant kepada penduduk ratus ribu orang. Dan cukai pintu diturunkan. Dan akhirnya apa yang berlaku? Dibatalkan royalty untuk negeri Terengganu. Dihukum kerana membantu rakyat. Ya. Tapi kalau kontrak itu bagi kepada anak pinak, diangkat dan diberi anugerah tambahan. Jadi sebab itu saya terkaitkan tadi laporan Ketua Audit Negara dan Transparency International, kerana penjimatan ini penting. Kita kata kita naik harga gula. Sekarang baru hari ini ERL naik lagi 16%. Belanjawan bagi RM500 BRIM, bagi sedikit allowance tambahan. Kemudian senyap-senyap naik harga barang. Senyap-senyap naik harga gula dan naik harga tambang ERL umpamanya, membebankan rakyat. Ya. Sebab itu pengurusan good governance itu central dalam program. Selagi kita tak boleh kurangkan pemborosan, tak boleh hentikan rasuah, maka tidak boleh kita jimatkan belanja dan membantu rakyat. Sebab itu pendapatan isi rumah rakyat kekal rendah, dan analisa strata pendapatan isi rumah rakyat menunjukkan golongan kaya semakin kaya dan miskin tidak meningkat pendapatan mereka. Berdasarkan kaji selidik pendapatan isi rumah dan keperluan asas 2009, Hisbas 2009, 44.2% dari isi rumah Malaysia mempunyai pendapatan isi rumah di bawah RM2,500. Kaji selidik yang sama menunjukkan 20% yang terkaya, dan kita tahu terkaya sebelah sana semua, ya? Dan keluarga mereka dan kroni mereka yang mereka pertahankan mati-matian, ya? Kontrak besar, IPP, monopoli gula tak pernah disentuh sepatah pun dalam ucapan bajet Perdana Menteri. Berani hanya dengan rakyat, tidak langsung berani berdepan dengan syarikat-syarikat besar. Jadi 20% terkaya di Malaysia yang rata-rata penyokong sebelah sana membawa pulang 50% pendapatan dan nilai ekonomi di jana. Sedangkan golongan 40% termiskin hanya berkongsi 14% dari kek ekonomi negara. Inilah gairah mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan memukau rakyat dengan istilah-istilah dan program-program raksasa seperti ETP dan lain-lain. Analisa dan perbandingan nilai ekonomi yang dijanang oleh projek ETP berbanding dengan bayaran gaji kepada pekerja menunjukkan bahawa menjelang 2020 pekerja akan dibayar gaji lebih rendah secara relatif kepada keuntungan syarikat. Jika sekarang nisbah gaji kepada keuntungan syarikat ialah 28%, di bawah ETP angka ini jatuh ke paras 21%. Ini yang sebabnya maka kita yakin dengan penerusan dasar ekonomi Barisan Nasional, kesenjangan akan terus melebar. Itu yang betul. Ekonomi negara dikawal, dimonopoli oleh syarikat besar yang sama ada dimiliki negara atau yang rapat dengan pimpinan atau kroni mahakaya berkepentingan. Tumpuan kerajaan melalui insentif dan dasar banyak diberikan kepada golongan ini. Jadi daya saing sebenar ekonomi yang patut dibina dan dipupuk di kalangan perusahaan kecil dan sederhana terjejas. Ya Muhammad, saya tahu Yang Muhammad belum habis lagi. Pencerahan tu banyak. Saya boleh bagi Yang Muhammad 10 minit selepas pukul 2.30. Saya akan habiskan, tapi saya tidak akan izinkan pencerahan. Pukul 1 ni saya tak boleh tambah Yang Muhammad. Saya tak ada kuasa dari bawah pertuan. Maknanya saya akan habiskan
tetapi saya tidak akan benarkan celahan. Jadi saya pun betul benarkan saya. Pukul 2.30 nanti ya, Mat? Ya, maknanya di sekitar Baik, 20 minit. Ya. Baik, Mat.